Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Dalam satu penyiasatan, Acong menuam 40 cm padu air ke dalam sebuah silinder penyukat. Beberapa biji guli yang sama saiz disediakan. Kemudian Acong memasukkan 2 biji guli setiap kali ke dalam silinder penyukat dan merekodkan isi padu air di dalam jadual 2. Okey. Melalui penyataan soalan ini, kita dah tahu beberapa maklumat ataupun beberapa pemboleh ubah. Okey, yang pertama adalah guli, dia guna guli yang sama saiz. Okey. Guli kalau yang sama saiz ini adalah pemboleh ubah dimalarkan ataupun tetap ataupun yang tidak berubah dalam semasa kajian dilakukan. Kemudian Acong memasukkan 2 biji setiap kali ke dalam silinder penyukat. Okey. 2 biji. Okey. Maksudnya biji guli silinder penyukat. Memasukkan 2 biji guli. Okey. Dan merekodkan isi padu air. Okey, kita gariskan isi padu air. Okey, kita tengok jadual 2. Okey. Untuk kita kena pasti pemboleh ubah, okey, apa yang kita perlu buat dulu adalah kena pasti pemboleh ubah. Okey, kalau jadual diberi ni adalah mudah untuk kita kena pasti pemboleh ubah. Okey, guli dan isi padu air. Okey, kalau kita, atas ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, kita tulis PM. Okey, manakala isi padu air ni, sentimeter padu, kita letak dia sebagai pemboleh ubah bergerak balas ataupun PB. Jangan tertukar. Kalau jadual atas dan jadual bawah, atas PM, bawah PB. Tapi kalau ada kotak di sebelah kiri dan kotak sebelah kanan, kiri adalah PM, kanan adalah PB. Okey, jangan tertukar. Okey. Dan kita tahu pemboleh ubah dimalarkan ataupun tetap adalah guli yang dia guna guli yang sama saiz. Okey. Lepas tu sebab apa PM? PM ni guli dimasukkan setiap kali ni 2. Okey. Ini adalah isi padu air yang kita rekodkan, yang kita nak tahu. Sebab tu dinamakan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ingat cuba kamu perhatikan di sini. Guli boleh berdiri sendiri ataupun perlu parameter. Okey, ingat ini perlu parameter. Jangan dia tanya pemboleh ubah manipulasi guli. Salah. Okey, dia kata memasukkan 2 biji guli. Maksudnya memasukkan 2 biji guli adalah bilangan guli. Okey, kita pergi kepada soalan A. Apakah tujuan penyiasatan ini? Okey, tujuan penyiasatan ini kita dah belajar. Cikgu terus pada jawab soalan saja. Untuk menyiasat hubungan di antara PM mana PM? Guli saja ataupun bilangan guli? Bilangan guli. Bilangan guli dengan isi padu. Isi padu dah ada isi padu air. Okey, habis, selesai. Kita pergi pada soalan B. Berikan 2 maklumat daripada penyiasatan ini. Dia nak 2 maklumat. Bila nak 2 maklumat, kita kena ambil melalui inilah jadual ni, PM dan PB. Kita tulis kat sini. Yang pertama adalah bilangan guli. Yang kedua, isi padu air. Dalam kurungan sentimeter padu. Kamu boleh tulis 3 kecil, simbol 3 kecil kat sini. Guna aplikasi, jadi memang tak dapat lah. C. Berdasarkan jadual, nyatakan corak. Dia nak
corak perubahan isi padu air. Okey. Corak. Jadi kamu dah belajar corak ataupun pola, kamu tengoklah nak isi padu air. Dia semakin bertambah kan? Okey, jadi kamu tulis bertambah. Okey. Dinyatakan satu hipotesis berdasarkan jadual 2. Okey. Hipotesis. Jadi kita tahu ini bertambah, ini bertambah. Betul? Okey, jadi kita buat. Okey, kamu boleh guna dua kaedah lah. Okey. Contoh yang pertama, kamu nak guna jika maka pun boleh. Jika bilangan guli bertambah, maka isi padu air bertambah. Okey. Ataupun kamu nak jawab semakin-semakin pun tak ada masalah. Boleh. Okey. Semakin bertambah bilangan guli, semakin bertambah isi padu air. Okey. Kamu boleh guna mana-mana. Jangan jawab dua ni. Kalau jawab dua ni, walaupun betul, salah lah. Sebab dia nak satu hipotesis. Okey. Jawab mana-mana yang kamu rasa sesuai dengan diri kamu lah. Kalau kamu selalu guna jika maka, kamu jawablah jika maka. Kalau kamu selalu guna semakin-semakin, kamu jawab semakin-semakin. Okey. Kita pergi kepada E. Ramalkan isi padu air jika 14 guli dimasukkan. Okey, kita tengok jadual. Okey, bilangan guli kosong. Dia masuk 2, 4, 6, 8, 10. Okey, kita tulis kat sini. Okey, kita catatlah. Dia nak 14, kita catat dulu 12. Okey. Itu 14. Okey. Cuba dekatkan sikit. Okey, 14. Okey. Agak-agak kamu ni, dia naik berapa ni? Okey, 40, 44, 48. Okey, dia naik 4 penambahan 4. Jadi ini 64. Jadi agak-agak kalau 14 guli, berapa isi padu air? Okey, akan jadi 68. Okey. Jadi kamu tulis kat sini 68 cm padu. Okey, cikgu nak tanya. Kalau kamu tulis 68 tanpa menulis unit cm padu ni, betul atau salah? Jawapannya salah. Walaupun jawapan 68 ni betul, tapi dia tidak ada unit, bermakna salah. Okey, kena ingat tu. Perhatikan dah jawab betul-betul. Jangan terlalu over confident. Alright. Kita pergi soalan F. Bina satu carta palang. Dia nak carta palang. Okey, untuk dapat berapa markah? Okey, 2. Lalu carta palang ni dapat 2. Okey, yang pertama kita lukis graf. Okey, kita lukis graf. Okey. Kemudian yang pertama kita lukis anak panah. Yang kedua kita tentukan kedudukan PM dan PB. Okey, PM di bawah. Kita tulis bilangan guli. Okey. Yang kedua kita tulis ke atas PB. PB tu apa? Jangan tulis boleh ubah bergerak balas. Salah. Kita tulis apa yang direkodkan. Direkodkan isi padu air. Jadi kita tulis unit sekali. Jangan lupa unit. Tulis unit. Okey. Kemudian kita tulislah bermula daripada bilangan guli. Sifar kan. Okey, sifar. Okey.
banyak sikit. Okey. 2 4 6 8 10. Okey. Kamu boleh sesuaikan dia lah, ikut kalau tulis, ingat garisan kecil untuk menunjukkan skala. Tapi cikgu tak tunjuk kat sini. Kamu buat cantik-cantik. Okey, kemudian bila dah habis yang ni sampai 10 bilangan guli, kita buat di atas pula. Okey, bermula daripada 40. Okey, 40. Okey, kemudian letak sini 40. Okey, lepas 40, 44. Lepas 44, 48. Okey, 48. Kemudian 52. Lepas 52, 56. Okey, dia sampai 60 je. Okey, dan akhir sekali adalah 60. Okey. Kemudian lukiskan carta palang. Okey, kamu lukis cantik-cantik. Okey. Mula kalau sifar 40. Okey. Sekejap saya tutup. Okey, lepas tu kamu buat. Okey, perlaman 2 naik 44. Kalau 4 dia akan naik 48. 6 dia akan naik 52. 8 dia akan naik 56. Dan akhir sekali kalau 10 dia akan naik 60. Okey, kamu akan dapat 2 markah. Okey, ni betul. Okey, ini betul. Okey, ada skala dan ada carta palang. Okey, kamu akan dapat 2 markah. Okey, sekarang ni kita pergi soalan G, nyatakan pemerhatian. Okey, bila pemerhatian, kita tengok benda apa yang kita nak siasat atau benda apa, perkara apa yang direkodkan. Okey, sudah tentulah PB betul. Okey, PB direkodkan. Kalau begini, dia ada pola dia menaik saja, bermakna kamu tengok saja isi padu. Maksudnya isi padu air bertambah. Tulis saja isi padu air bertambah. Tambah. Okey. Cukup yang tu saja. Okey, kemudian soalan H. Soalan H ni berkaitan dengan situasi yang diberi. Jadi, adakah dia sama dengan yang di atas tadi ikut jadual? Tidak. Dia tidak bergantung di atas. Jadi, yang atas lupakan. Jadi, kita tengok situasi yang diberi ataupun penyataan yang diberi. Inilah soalan kamu. Soalan baru. Okey, isi padu air bergantung kepada saiz kuli. Okey, kamu tengok yang pertama. Okey, isi padu air. Okey. Dan saiz kuli. Okey.
Macam mana kita nak tentukan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas? Jadi kita mesti lihat di tengah ini. Bergantung. Maksudnya isi padu air ni bergantung kepada saiz guli. Maksudnya apa-apa catatan isi padu air ni mesti bergantung kepada bilangan saiz guli ni. Jadi cikgu buat okey, tak apa. Cikgu highlightkan lah kat sini. Okey. Isi padu air bergantung kepada saiz guli. Kalau dia kata bergantung kepada saiz guli, jadi saiz guli ini adalah sama ada pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, saiz guli adalah pemboleh ubah dimanipulasi, manakala isi padu air ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Jadi kita dah tahu, dah kena pasti mana satu PM, mana satu PB. Jadi kita boleh jawab soalan. Nyatakan satu hubungan. Dia nak hubungan. Dia nak hubungan antara apa? Pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Dia nak apa? Aduh, maklumat ni. Jadi garislah juga. Supaya kita tak tukar kan. Okey, ikut kehendak soalan. Okey, nak hubungan. Okey. Kamu gunalah jika maka. Okey. Okey, kamu contoh cikgu buat jika 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 saiz guli bertambah, maka isi padu air bertambah. Okey, kamu jawab macam tu je. Okey. Ataupun kamu gunalah semakin pun boleh, tak ada masalah. Semakin bertambah saiz guli, semakin bertambah isi padu air. Okey, selesai. Okey. Jadi senang kan? Senang. Okey. Itu saja untuk soalan 2. Kita akan sambung next video, question 3. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.